Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Afizal Zaman, bertemankan rakan setugas Gigi Ahmad. Hari ini, 8.30 pagi, awal pagi, kami nak membincangkan mengenai satu isu yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Itu isu alam sekitar. Hari Alam Sekitar Negara atau National Environment Day yang disambut pada setiap tahun dari 21 hingga 27 Oktober adalah merupakan satu usaha yang berterusan kerajaan untuk menerapkan dan meningkatkan kesedaran alam sekitar dalam kalangan masyarakat Malaysia, dan diperkenalkan pada tahun 1989. Ketika itu disebut sebagai sambutan Minggu Alam Sekitar Malaysia yang diadakan sempena termaktubnya Deklarasi Langkawi mengenai alam sekitar, dan antara lain ia promosikan pendidikan dan juga kesedaran alam sekitar yang secara meluas dan serta menyediakan platform kepada rakyat untuk bersama-sama menghayati alam sekitar serta memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat, khususnya dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Ya, Fizi, topik yang akan kita kupas pada hari ini sangat menarik dalam menyentuh mengenai sambutan Hari Alam Sekitar Negara dan peranan wanita melindungi dan mensejahterakan alam sekitar, yang mana persoalan alam sekitar di Malaysia jarang-jarang dilihat atau dibincangkan dengan tumpuan khusus kepada wanita. Kita sedia maklum bahawa wanita ni dia suka akan keindahan alam, bunga-bunga, pokok-pokok hijau, tetapi bagaimana kaum wanita boleh bersama-sama untuk lebih agresif dalam melindungi alam sekitar, bukan hanya suka atau minat tetapi kesedaran kaum wanita ini dalam menguruskan alam sekitar dalam kehidupan seharian mereka. Dan kita ada dua tetamu hari ini bersama kita dalam di talian Skype. Kita ada Profesor Dato' Dr. Nur Aini Haji Mokhtar, iaitu Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, dan juga Dr. Jarina Muhammad Jani, penyelidik Fakulti Sains dan Persekitaran Marine FSSM UMT. Selamat pagi, Assalamualaikum kepada keduanya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Prof, kita mulakan dengan Prof lah. Isu alam sekitar sering kita bincangkan, tetapi kalau topik wanita dan alam sekitar ni jarang dikupas. Boleh mungkin Prof jelaskan mengenai hubung kait wanita itu dengan alam sekitar, mengapa ia satu isu yang jarang dikupas tapi penting untuk diberi kesedaran dan penjelasan? Terima kasih kerana menjemput saya di Astro Awani pada pagi hari Jumaat yang penuh barakah hari ini. Saya percaya apa yang kita akan bincangkan, akan kupaskan pada pagi ini diharapkan memberi manfaat dan barakah selanjutnya, khususnya kepada alam sekitar negara. Jadi seperti yang disebutkan tadi tentang sambutan Hari Alam Sekitar Negara pada bulan 10 ya, 21 hingga 23 Oktober. Di mana peringkat global juga kita menyambutnya, dan kita harapkan kesedaran yang tinggi durus daripada langkah-langkah yang diambil oleh beberapa pihak, khususnya Kementerian Alam Sekitar ya, dan Air ya. Jadi di sini apabila kita cerita pasal wanita dan peranannya di dalam alam sekitar, sebenarnya dia berkait secara langsung ya. Di dalam persekitaran disebabkan ia merupakan ejen yang penting dari segi penghidupan di dalam langkah-langkah untuk memelihara dan menguruskan alam sekitar. Jadi ini telah terbukti dengan golongan wanita di peringkat kebangsaan dan juga global yang telah banyak menyumbangkan di dalam usaha-usaha menggerakkan, memberi kesedaran yang tinggi kepada masyarakat supaya kita terus bersama-sama ya. Sebab tema Hari Alam Sekitar Negara pada tahun 2020 adalah tanggungjawab bersama. Alam sekitar ini adalah tanggungjawab bersama, dan pada hari ini kita akan berbincang dengan lebih lanjut di mana usaha ini telah dibuat di peringkat global oleh wanita-wanita di negara luar dan juga di Malaysia itu sendiri. Kita nak beralih kepada Dr. Jarina pula. Doktor, kalau doktor boleh kongsikan kepada masyarakat umum yang masih lagi tidak mengetahui akan projek Map Flora Setiu. Apa projek itu sebenarnya, Dr. Jarina? Okey, terima kasih. Sebenarnya Map Flora Setiu ni memang sesuailah kita kupas untuk sesi wanita. Ya. Doktor? Okey, menampaknya kita mengalami sedikit gangguan audio. Ya. Kita nak pergi kepada
Prof dulu. Kita nak tengok kepada tagline Hari Alam Sekitar Negara ialah alam sekitar tanggungjawab bersama. Bermakna semua pihak terlibat dalam pemeliharaan dan juga alam sekitar ini. Dan boleh tak Profesor Datuk kongsikan bersama penonton peranan serta pelibatan wanita dalam sektor pendidikan serta penyelidikan terutama sekali daripada UMT bagi pengurusan alam sekitar ini? Okey. Sebelum saya pergi ke institusi pendidikan tinggi di mana pendidikan dan penyelidikan harus diterapkan, apa yang patut kita lihat bahawa konsep peranan wanita ni di mana hampir separuh wanita di Malaysia ni boleh berganding bahu tentang pengurusannya sebab dia mengakibatkan budaya kita. Jadi budaya kita berkait rapat daripada turun-temurun lagi daripada sisi anak dan sebagainya. Of course, kita punya peranan para lelaki, wanita dan juga anak-anaknya ada amat penting. Tetapi apa yang kita buat di universiti, kita akan highlight oleh Dr. Jarina nanti tentang program MacFlora. Tetapi di universiti dari segi orang kata UMT khususnya dan universiti lain tentang melihat tentang pelupusan kita, pengurusan air dan sebagainya. Jadi projek-projek yang berkaitannya melibatkan kerajaan, melibatkan universiti untuk masyarakat dengan komuniti, melibatkan NGO dan seterusnya bagi mereka penyelidik, saintis-saintis yang boleh memberikan data-data utama di mana kita boleh bawakan untuk sebagai dasar kerajaan melihat tentang kelangsungan ataupun status keadaan alam sekitar semasa. Jadi di Universiti Malaysia Terengganu khususnya kita ada beberapa projek yang melibatkan para pelajar di mana budaya untuk diterapkan supaya mereka itu kepekaan, keprihatinan tentang penggunaan sumber yang lestari. Begitu juga tentang budaya untuk membuang sampah umpamanya. Jadi the 3R is being practiced di dalam kampus di mana rata-rata universiti di Malaysia ini telah mengangkat projek kampus lestari. Di dalam itulah mereka ada dasar-dasar tertentu, blueprint tertentu yang saya percaya boleh membantu kerajaan melihat kepada kepentingan pengurusan ini yang boleh dilaksanakan oleh para penyelidik dan juga para pelajar. Jadi kesinambungannya boleh diuruskan dengan penglibatan pelajar dengan komuniti. Kita ada projek University for Society dan juga pembinaan ilmu. Jadi apa-apa penyelidikan yang dibuat di universiti boleh dilaksanakan dan diusahakan bersama dengan komuniti dan juga para industri, iaitu para pihak swasta yang telah tampil ke hadapan bersama-sama universiti. Begitu juga dengan NGO. Saya percaya dengan tema pada kali ini amat tepat sekali. Umpamanya di dalam tentang pembersihan pantai, pembersihan dalam laut juga, tahu bahawa bahan plastik dan juga kaedah kita pelupusannya mungkin tidak begitu lestari. Jadi dengan itulah saya percaya pada hari ini program-program yang kita telah buat di universiti bersama-sama dengan kementerian, bersama-sama dengan sekolah, dengan komuniti harapkan dapat dihayati bersama. Ya. Kita sudah berjaya mendapatkan Dr. Jarina. Dr. Jarina, kita nak Dr. Jarina terangkan balik mengenai projek MacFlora City tu. Apa mungkin keistimewaan projek MacFlora City? Okey, terima kasih. Minta maaf tentang technical glitch tadi. Sebenarnya projek MacFlora City ni amat sesuai dikupaskanlah dalam sesi hari ini yang berbincangkan tentang wanita dengan alam sekitar. Kerana projek ini sebenarnya adalah satu usaha dari pihak UMT untuk mempertengahkan wanita yang sebenarnya mempunyai satu kaitan yang sangat rapat dengan alam sekitar selama ini. Mungkin pihak wanita sendiri tak sedar. Ini adalah kerana kita adalah secara naturalnya adalah provider kepada keluarga kita untuk makanan, untuk kesihatan dan sebagainya. Jadi benda ni semua datang daripada persekitaran kita. Jadi MacFlora ni adalah satu kumpulan wanita yang menggunakan bahan-bahan tumbuhan semula jadi di situ wetlands, itu kawasan yang penting untuk kajian UMT,
yang untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka menggunakan semua produk-produk alam sekitar ni seperti kecut, nipah dan juga pandan laut untuk membuat pelbagai produk tradisi lah. Tetapi apa yang istimewanya tentang projek ni adalah dia bukan memfokuskan kepada produk yang dihasilkan oleh wanita ni, tetapi tentang keistimewaan berkaitan mereka tu dengan alam sekitar mereka yang kita panggil kearifan ekologi tempatan. Di mana wanita ni mereka semua faham ekosistem yang mereka gunakan tu, kerana di situlah mereka mendapat sumber yang mereka perlukan. Dan lebih penting lagi, bila kita bercakap dengan diorang, kita faham bahawa benda sangat bermakna pada mereka. Berada di kawasan kita panggil macam baru kecut dan sebagainya ni, bagi dia satu benda yang dia kalau boleh nak berkongsi dengan lebih ramai orang. Dan seterusnya daripada proses penuaian tu sampailah ke proses dia menghasilkan produk menganyam sebagainya, kita boleh lihat bahawa macam inilah manusia sebenarnya patut bersama dengan alam sekitar, di mana kita terus dapat melangsungkan kehidupan kita, mendapat sumber untuk kehidupan dan juga untuk kesejahteraan keluarga kita tanpa kita membinasakan alam sekitar. Jadi itulah keistimewaannya, dan sebab itulah UMC kita tak memfokus kepada untuk suruh diorang buat produk anyaman banyak-banyak, tapi supaya mereka menyambut orang yang tak biasa dengan untuk masuk dalam becah ni, untuk bergelumang dengan lumpur, bermain dengan tumbuh-tumbuhan ni, untuk bersama mereka supaya mereka juga boleh transfer knowledge yang mereka ada ni, kearifan yang mereka ada ni kepada masyarakat yang lebih ramai. Itulah yang bagi kami yang istimewa tentang McFlora Secu. Ya, Dr. Jarina, daripada apa yang Dr. Jarina terangkan tadi, ia bukan semata-mata hanya produk wanita dan juga alam sekitar, tetapi dalam masa yang sama kita lihat isu alam sekitar dan wanita ini kadang-kadang terkait juga kepada wanita-wanita yang tidak memahami dan juga salah urus alam sekitar, terutama yang melibatkan pengurusan rumah ke dapur atau barang keperluan sebagainya. Mungkin Dr. Jarina ada contoh-contoh salah urus alam sekitar yang dilakukan oleh seseorang wanita, apa sebenarnya tindakan yang boleh mereka mulakan? Okey. Sebenarnya selalunya kalau kita lihat secara dalam perspektif wanita, peranan wanita secara tradisional ni adalah mereka memang di dapur lah, dan bagaimanapun kita kena terima bahawa kita masih lagilah queen of the kitchen kan. Jadi selalunya yang kita tak perasan, selalunya bukan saja kaum wanita, siapa saja yang berada di dapur tak perasan bagaimana kita sebenarnya memberi impak kepada persekitaran ni dengan waste management kita, cara kita menguruskan sisa makanan kita. Zaman dulu kalau kita lihat, tok nenek kita tak pernah buang apa-apa pun. Kalau lepas kita makan, sisa-sisa yang kita makan tu diberikan kepada ternakan ataupun dibuat baja sebagainya. Kenapa kita tak boleh buat macam tu? Betul, banyak barang yang kita gunakan, yang kita beli sekarang ni ada packaging, ada bahan-bahan plastik, bungkusan plastik. Tak macam zaman dulu semua dibalut dengan bahan-bahan asli kan, seperti daun dan sebagainya. Jadi memang tak ada, dia memang zero waste. Tapi zaman sekarang kita ada, bila kita beli apa-apa pun, mungkin dua biji telur pun dibungkus dalam plastik. Yang itu yang peranan wanita selalunya kita tak sedar bahawa dengan perbuatan itu kita telah menyebabkan pencemaran alam, sebab kita menjana banyak sisa yang tidak boleh terlupus dengan secara organik. Jadi di dalam dapur tu kita kena, kalau boleh, sekarang kita tak boleh nak elakkan gunakan bahan plastik ni, tapi kurangkan. Kalau katalah macam ibu-ibu kita semua, keluarga kita pun, siapa saja nak makan sate, nak makan lontong, buat ketupat. Itu saya satu-satunya projek jugalah. Kita anyamlah, belajarlah menganyam ketupat, sebab boleh pakai daun yang asli, daun kelapa dan sebagainya, dan kita boleh sediakan satu makanan yang sihat, yang bersih dan juga yang enak, dan juga kita terus meneruskan budaya kita sendiri kan, dengan membuat ketupat nasi. Jangan pakai ketupat plastik. So benda macam itulah kita kena kurangkan role kita sekarang ni dekat dapur. Lepas kita masak, okey sekarang ni makanan berlebih ni, apa saya boleh buat dengan makanan lebih? Sisa-sisa ni, apa saya boleh buat? Bila saya ke pasar, kalau saya pergi ke supermarket untuk beli barang, apakah barang yang, macam mana saya nak boleh membeli belah supaya saya tak perlu banyak ambil plastik, sebab bila kita beli plastik tu, apa kita nak buat dengan plastik tu nanti? Jadi ini adalah salah satu kerajaan daripada dululah untuk menggalakkan masyarakat Malaysia ni untuk kita semula kan. Jadi dia bukan saja kita semula, banyak kita boleh guna semula, upscale, kita boleh
Yang paling simple sekali kita gunakan untuk baja organik lah. Kita gunakan untuk macam saya ingat mak saya dulu pokok dia semua sihat-sihat kerana dia selalu berikan air dari kipas dia menyiang ikan ya. Dia selalu siramkan air lebihan tu kepada pokok-pokok dia yang memang sihat sebab mendapat nutrien yang tinggi kan. Jadi tak payah kita nak pergi sampai beli-beli baju kimia dan sebagainya. Gunakan benda yang ada dekat dapur kita tu untuk berjasa kepada alam kita. Sebab sememangnya apa yang kita makan tu semua datang daripada sekitaran kita. Okey, Dr. Jadina sebut pasal ketupat terus saya terasa lapar pada pagi-pagi ni dah tak makan lagi. Okey, sebenarnya banyak lagi kita nak bincangkan mengenai kesedaran alam sekitar ni tapi kita perlu berhenti rehat lalu seketika kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi, kita membincangkan satu topik yang jarang-jarang dibincangkan. Alam sekitar selalu kita bincangkan, tetapi bagaimana peranan wanita dan alam sekitar itu sebenarnya kupasan yang tidak ramai orang membincangkannya. Dan tadi Dr. Jarina, guest kita, tetamu kita ada menyentuh mengenai wanita sebenarnya boleh memulakan pengurusan alam sekitar tu dari dapur sendiri. Dan kita nak beralih kepada Profesor Dato' Dr. Nur Aini Haji Mokhtar yang merupakan Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu. Prof, kalau kita lihat, apa pandangan Prof, apa mungkin cabaran serta halangan utama yang melibatkan peranan wanita bagi tujuan pemeliharaan alam sekitar ini? Kalau kita cakap pasal wanita, bukan hanya wanita di luar bandar, tapi wanita moden sekarang yang mungkin penggunaan make-up mereka, barang keperluan sendiri dari, kalau tak ke dapur, mungkin barang make-up lah. Betul tak, Fizi? Bagaimana mereka boleh memulakan pengurusan alam sekitar di situ, Datuk? Alhamdulillah, kalau kita ikutkan kalau wanita selalu dikaitkan dengan dapur, ya, seperti disebutkan tadi, kalau wanita sekarang wanita berkerjaya, ya, ada juga wanita yang sempena COVID juga berniaga online, ya, dan juga tentang penggunaan barangan, ya, seperti make-up dan sebagainya. Kalau ikutkan bahan-bahan yang digunakan untuk make-up dan seterusnya untuk kegunaan kecantikan, ya, memang itu dah semula jadi. Jadi peranan wanita dia sebagai orang kata pendorong, ya, dan juga pendidik. Jadi kalau untuk menggunakan bahan-bahan itu supaya kita tidak menggunakan bahan-bahan yang boleh menjadi orang kata memberi impak yang pencemaran, ya, ke alam sekitar kita. Jadi dengan itu bahan-bahan tertentu pada masa ini memang dijadikan, dikeluarkan oleh bahan semula jadi dan sebagainya. Jadi tentang ilmu itu perlu diketahui oleh para wanita sekalian supaya kita boleh menjadi orang kata pendidik kepada yang lain dan seterusnya untuk orang kata untuk meningkatkan ekonomi membina keluarga. Berbagai cara kita boleh buat. Mulai daripada dapur tadi tentang bahan-bahan kita semula dan sebagainya, kita boleh terjemahkan di dalam produk-produk dan juga barangan yang boleh dihasilkan. Jadi dengan itu saya percaya kepimpinan, ya, dan juga ilmu perlu diperolehi oleh para wanita sekalian dan seterusnya mereka perlu diberikan peluang, ya, pada pandangan saya. Berikan mereka peluang untuk menghebahkan apa yang mereka tahu tentang ilmu ni, khususnya dari segi aspek social media pada hari ini. Pelbagai cara saya percaya ramai wanita antara golongan yang tinggi sekali yang menggunakan social media. Jadi sebagai influencer, ya, untuk kesedaran alam sekitar ini, saya percaya kita boleh gunakan secara positif di mana pengurusan alam sekitar ini dapat dilaksanakan oleh para wanita dan juga semua masyarakat di Malaysia ini. Jadi dengan itu juga saya percaya tentang projek-projek yang berkaitan untuk kempen, ya, seharusnya dapat diketengahkan
sama ada daripada pihak kerajaan dan juga pihak swasta dan juga individu-individu tertentu ya. Kalau kita tahu di luar negara memang ramai filantropis ya yang buat kebajikan pada alam sekitar. Namun begitu saya percaya persatuan-persatuan mereka juga boleh bergiat aktif ya tentang halangan-halangan ini. Saya percaya kiranya diberi peluang para wanita dapat menjadi the agent of change seperti saya sebutkan tadi. Jadi untuk kelestarian alam ya, saya harap wanita di luar sana boleh kata mendalami ilmu dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan alam sekitar dan seterusnya menjadi agent of change kepada negara, insya-Allah. Ini saya nak tanya soalan yang agak sedikit cepumas sikitlah untuk kedua-dua panel kita untuk hari ini. Ketika mana mengenai alam sekitar ni suara anak muda, remaja, Greta Thunberg didengari oleh seluruh dunia. Kita pergi kepada peringkat Malaysia, apabila adakah kedua-dua panel kita merasakan bahawa suara-suara golongan wanita didengari di negeri ini apabila membawakan isu-isu berkaitan dengan alam sekitar? Saya nak tanya pergi kepada Profesor Dato' Dr. dulu. Macam mana boleh suara-suara wanita? Dia macam adakah suara-suara di wanita di dalam negara ini yang membawa kepada isu-isu kelestarian alam dan sebagainya didengari? Bagus. Saya soalan macam tu dia ada dua aspek ya. Untuk peranan wanita dalam negara, saya percaya kerajaan kita memang amat prihatin dengan hubungan dengan Kementerian Wanita dan juga kita boleh lihat bahawa di Kementerian Alam Sekitar sendiri dia punya ketua pengarah ya, mantan sebelum ni Datuk Alimah dan sekarang ini Puan Nuril ya. Dia telah memberi peluang kepada wanita yang begitu peka, yang prihatin dan selain daripada itu mereka adalah pakar dalam bidang tersebut. Jadi untuk menggubal dasar dan juga pelaksanaan yang sebaik-baiknya, saya percaya jika diberi peluang mereka boleh melaksanakan kempen yang lebih besar-besaran lagi dengan platform yang saya sebutkan tadi ya, dengan NGO, dengan universiti, dengan para pelajar dan juga anak-anak muda ya, ikut bukan sahaja wanita tapi belia-belia wanis juga di mana di dalam peringkat universiti ini adalah perkara yang unik ya, saya dapati dalam projek Medflora juga di mana pelbagai bangsa pelajar-pelajar kita lelaki perempuan dan mereka terlibat secara langsung melihat tentang kepentingan menjaga alam sekitar, menguruskan bahan-bahan sumber asli, menguruskan bahan sisa pecah dan mereka menjadi volunteer. Ini volunteer dekat kampus dan volunteer dekat masyarakat. Jadi dengan itu mereka harusnya bersama-sama menyebar luaskan apa yang mereka buat yang positif ini. Jadi itulah saya harap dengan berikan orang kata empowerment dan juga mungkin pihak yang berkenaan ya dengan dasar yang tertentu supaya gender ini boleh diketengahkan dengan kempen-kempen khusus ya, peluang untuk generasi akan datang. Berilah mereka peluang untuk menjaga alam sekitar kita, negara kita supaya lebih orang kata dapat dinikmati bersama oleh generasi yang akan datang. Saya percaya berilah mereka peluang dengan dasar dan pelaksanaan yang mantap, dengan kebersamaan, dengan wawasan kita. Saya percaya kita boleh laksanakan kelestarian sumber-sumber yang dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Ya, ringkas untuk akhir sekali kepada Dr. Jarina, apa mungkin harapan dalam usaha yang dijalankan terutama dalam projek Medflora Situ tu dan juga dalam sektor pendidikan serta penyelidikan dalam memastikan kelestarian alam sekitar ni dapat terpelihara. Adakah pandangan Dr. Halina sendiri, adakah perlu kita tekankan kepekaan agensi awam dan juga swasta mengenai persoalan alam sekitar ni agar ia memberikan satu pendekatan yang peka gender? Semestinya, saya rasa semua pihak perlu memberikan lebih tumpuan kepada gender issue ini dan pertama sekali supaya perlulah orang faham bahawa bila kita cakap pasal gender ini, kita bukan bercakap tentang wanita sahaja. Gender ini kita cakap tentang lelaki dan wanita tetapi mempunyai satu pendekatan di mana dia prihatin kepada
kepada faktor di mana menjadi seorang wanita atau seorang lelaki itu ada impact dia kepada suatu tindakan. Jadi dia lebih gender sensitif. Dia bukan maknanya kita buat benda untuk wanita saja, bukan. Orang lelaki pun kita buat gender di bawah pendekatan gender juga. Maknanya kita tahu okey apa strength untuk kaum lelaki, apa strength untuk kaum wanita yang kita terapkan. Dan bagi sebab itulah sebenarnya bukan saja agensi awam, agensi kerajaan yang perlu memain peranan, masyarakat juga perlu main peranan, wanita ataupun lelaki dan warga muda. Saya nak tambah sikit pada yang Datuk cakap tadi, betul. Sebenarnya saya rasa orang muda, dia kadang-kadang orang muda ni dia rasa dia tak punya kuasa sebab dia, siapalah dia budak-budak lagi kan. Tapi dia tak sedar bahawa they are so powerful. Because sekarang ni apa yang paling cepat sampai adalah media sosial. Compared even to me, saya kalau saya tengok sedang saya punya capacity dalam dissemination of information, saya sangat-sangat rasa sekilan dan juga rasa malu sebenarnya sebab they are so fast. So environmental messages boleh lebih spread. Everybody can make a change. So that's why apa yang kami encourage UMT, setiap pelajar dan semua golongan yang kami berinteraksi, kami encourage dia kata setiap manusia ni satu titik dalam air lautan. Kita we do count. Baik, Dan Doktor. apa yang kita buat tu bermakna. Jadi sama ada di mana pun kita, sama ada di atas, di bawah ataupun di tengah, kita perlu contribute. Baik, Doktor. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini, Profesor Datuk Dr. Nur Aini Haji Mokhtar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu dan juga Dr. Jarina Muhammad Jani, penyelidik Fakulti Sains dan Sekitaran Marine FSSM UMT. Dan ingat wanita, anda boleh memainkan peranan yang sangat besar dalam pengurusan alam sekitar negara khususnya. Dan sekecil-kecil tindakan anda walaupun bermula dari dapur, dah mula dengan bahagi-bahagikan plastik dan juga barang-barang waste food itu bermula di dapur anda dan kemudian pergilah ke barang makeup anda. Dan cuba pelajari sedikit sirkular ekonomi berbanding dengan linear ekonomi yang kita gunakan sekarang ini. Okey, sekian daripada kami di Awani Pagi. Saya Hafizah Zaman. Dan saya Jiji Ahmad. Terima kasih kepada menonton. Bye.